Pernah tak terfikir satu botol kecil boleh meragut nyawa anak yang sihat, atau sebuah peti kayu lama menyimpan rambut dan kuku yang bawa gangguan ke seluruh rumah? Inilah amaran paling penting. Jangan sesekali kutip atau simpan barang pelik yang kau jumpa, terutama di tempat sunyi atau peninggalan lama. Sebab bila benda itu terbuka jalan, mungkin ada sesuatu yang akan ikut korang balik. Di sini terdapat 5 kisah barangan lama dan antik yang membawa bala. Nombor 5. Anak mati selepas kutip botol misteri. Menurut video TikTok The Chinese, kalau tengah bercuti di tepi pantai, jangan sesekali kutip benda atau barangan pelik. Kadang benda tu nampak macam botol kaca kecil, benda yang dibalut kain berwarna atau labu sayung, tapi ia mungkin lebih dari sekadar sampah. Terdapat satu kejadian benar pernah berlaku. Seorang bapa berbangsa Cina bawa anak lelakinya berjalan petang di tepi pantai waktu senja. Anaknya baru darjah 1, sihat dan aktif. Sebelum kejadian, dia terlihat berlari gembira di hadapan ayahnya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba budak itu jatuh terduduk dan terus rebah. "Anak aku jatuh," jerit si ayah. Dia berlari panik. Bila sampai, anak langsung tak sedarkan diri. Tiba ayah dia bila pandang je dekat depan, tengok dekat anak dia tu, anak dia kebah, jatuh dekat tepi pantai. So masa tu ayah dia dah panik lah kan, dia terus pergi dekat anak dia dan tengok anak dia. Masa tu anak dia dah tak sedar diri. Ambulans dipanggil, tapi malangnya doktor sahkan dia telah meninggal dunia di situ juga. Waktu sedang sedih dan bingung, si ayah perasan ada sesuatu di tangan anaknya, sebuah botol kecil. Dan menurut cerita, botol itu adalah bekas buangan sihir atau santau benda yang biasanya dibuang ke sungai atau laut oleh bomoh atau ustaz selepas rawatan. Ayah dia perasan yang anak dia tu ada pegang sesuatu, okey, di mana sesuatu tu adalah benda yang anak dia kutip dekat tepi pantai. Kira masa anak dia tu tengah jalan dekat depan ayah dia tu, ayah dia tak perasan yang anak dia ada kutip sesuatu macam botol kecil. Ramai tak tahu benda-benda ni dibuang ke tempat air mengalir sebab ia dianggap tempat menyucikan. Tapi kalau terpegang tanpa niat, kesannya boleh jadi sangat buruk, malah boleh meragut nyawa. Jadi ingat, kalau nampak benda pelik di pantai, jangan kutip, jangan bawa balik sebab kadang benda tu bukan sekadar botol kosong. Nombor 4. Mangkuk berhantu dari lubuk. Menerusi video TikTok Syafa Ismail, satu petang Aidil ada mengajak Hafizul mandi sungai di belakang rumahnya. Hari itu mereka redah denai sempit, turun bukit, kiri kanan penuh hutan dan pokok pisang. Sampai je di sungai, mereka pilih lubuk yang tenang tapi air memenuhi paras dada. Sebelum mandi, mereka membersihkan dahulu ranting kayu dan sampah sarap. Tiba-tiba, weh, tu bangkai ayam. 3 ekor ayam, jantan, betina dan anak ayam terikat kain kuning di kaki. Tapi pelik, tiada langsung kesan sembelih. Tak sedap hati, lalu Aidil hanyutkan bangkai itu ikut arus. Mereka sambung mandi. Kali ni Aidil terpijak pula mangkuk biru berukir putih yang cantik. Lalu Aidil membawa balik untuk dijadikan hiasan. Apa yang diorang jumpa? Diorang jumpa macam 3 ekor bangkai ayam yang tersangkut pada ranting-ranting kayu tu lah. Tetapi masa nak balik, Hafizul terdengar bunyi derapan kaki dari arah semak. Pokok tiba-tiba bergoyang, bunyi seperti diekori seseorang, tapi mereka diamkan saja. Malam itu, sewaktu mereka sedang menonton TV di ruang tamu, tiba-tiba dengar tak bunyi tapak kaki depan rumah. Hafizul keluar menjenguk. Kelibat putih terbang laju ke arah anjung. Sebaik Hafizul berpaling, dia menjerit melihat Aidil sudah terbaring dan meronta-ronta, mulut berbuih dan mata terbeliak. Bomoh kampung iaitu Pak Samad dipanggil. Bila Aidil sedar, dia cerita ada 2 makhluk hitam berbulu lebat, lidah panjang, mata merah mencekiknya. Mereka marah sebab kamu ambil ayam jamuan dan mangkuk tu, kata ustaz. Tolak pergi bawa supaya arus bawa bangkai ayam tu lah. Okey. Lepas tu diorang ni terus sambung mandi. Tak lama lepas tu, masa tengah-tengah mandi tu, Aidil ni rasa macam dia terpijak sesuatu dekat dasar sungai. Esoknya, mangkuk dibuang balik ke sungai, tapi Aidil demam 2 hari. Hafizul pula masih trauma sampai sekarang. Nombor 3. Barang antik hidup balik.
Menurut YouTube Andre Brothers Pictures, hati-hati bila kumpul barang antik. Kadang-kadang bukan barang tu je yang kau bawa balik. Mak Jah cerita, kawan dia ni suka simpan barang antik seperti lembing lama, cucuk sanggul, macam-macam pusaka. Tapi dia pesan, kalau simpan barang lama, kena ada pendinding. Zaman dulu banyak ilmu pelik. Menurut rakan Mak Jah, lembing berusia ratusan tahun yang disimpan, seolah ada sesuatu yang pelik. Suatu malam, dia terdengar suara nafas panjang mendayu. Bila dia tengok balik, lembing tu bukan di tempat asal tetapi sudah berubah tempat. Bunyi aneh itu pula tiap malam akan kedengaran. Aku tak pasti tapi lembing tu macam ada sejarah berdarah, katanya perlahan. Kemudian dia dengar macam suara orang, dia kata. Suara orang macam suara orang mendayu-dayu lah. Seorang lagi kawan Mak Jah ada beli satu set katil dan almari solek lama. Cantik tapi seram. Pukul 3 pagi aku terjaga dekat cermin itu. Aku nampak perempuan berambut panjang sedang duduk mengiring sambil menyikat rambut. Mukanya kabur tapi jelas bukan manusia. Esoknya terus dia jual semua. Tapi sehingga kini, setiap kali tengok cermin, dia teringat akan wajah itu. Macam orang zaman dulu-dulu. Rambut dia, kalau orang zaman dulu rambut dia ikal kan. Dia bukan rambut straight. Rambut panjang, dia kata. Tengah mengiring macam ni. Tengah sisir rambut, tengah sikat rambut. Seorang lagi kawan Mak Jah suka membeli dan memakai cincin antik lama. Sejak aku pakai cincin ni, aku jadi panas baran. Sikit-sikit rasa nak tumbuk orang. Yang peliknya, setiap kali dia tumbuk, orang tu pasti berdarah. Perangai dia tidak sama macam dulu. Akhirnya dia berhenti dari memakai cincin itu. Nombor 2. Bayang hitam belakang tiang. Menerusi YouTube Kamarina Hasim, Mira seorang pelajar aktif, tak mudah takut walaupun sekolah lamanya penuh cerita misteri. Malam tu, dia dan kawan-kawan perlu stay back bagi menyiapkan dekorasi hari sukan. Tepat jam 9 malam, suasana jadi lain. Korang dengar tak macam ada orang berjalan belakang dewan? Tanya seorang rakan. Mira cuba tenangkan semua. Ish, korang ni tak payah merepek lah, tak ada apa. Buat kerja cepat, nanti lambat kerja siap. Tapi bunyi tapak kaki makin pelik. Kali ni dari atas bumbung. Semua memandang ke atas. Tiba-tiba lampu dewan malap dan rakan Mira, Aina berkata, korang ada bau wangi tak? Suasana makin tegang bila terdengar bunyi kerusi kayu diseret. Diorang dengar lagi bunyi tu. Tapi kali ni bunyi tapak kaki. Bunyi ni pelik sebab bunyi tu datang dari atas korang. Padahal atas dewan tu kan bumbung. Bumbung je. Walhal semua kerusi plastik. Tiba-tiba Mira perasan satu sosok bayangan hitam, tinggi, tidak bergerak, berdiri di belakang tiang besar dewan seolah sedang perhatikan mereka. Mereka segera mengemas dan ketika itulah tiba-tiba Farah terduduk. Aku rasa kaki aku berat, tak boleh gerak. Ada satu tangan hitam legam pegang kaki Farah. Farah, jangan pandang bawah, jeritnya lagi. Tapi dah terlambat, Farah jerit sekuat hati. Lepas kejadian tu, Farah berubah. Katanya benda tu ikut dia sampai rumah. Sewaktu Mira tidur rumah Farah, dia nampak Farah bercakap dengan seseorang dalam cermin. Tapi bukan Farah, itu sesuatu yang lain. Selepas Mira bawa Farah jumpa ustaz. Bukan suara dia, sangat lunak. Dan Mira rasa suara tu datang dari cermin, bukan dari mulut Farah. Bila ditanya, Farah mengaku ambil barang dari dewan. Menurut ustaz, benda tu ikut sebab Farah buka jalan. Ustaz terus meruqyah Farah dan dia muntah beberapa kali. Lepas selesai, ustaz beri amaran supaya jangan ambil sebarang barang dari tempat pelik. Sejak itu, Farah buang semua barang yang dia ambil. Nombor 1. Misteri barang peninggalan lama. Menurut kisah yang diceritakan oleh fiksyen Shasha, kalau dalam peti lama kau terjumpa rambut dan kuku, jangan berani simpan sebab apa yang berlaku selepas itu memang akan buatkan satu keluarga tak lena tidur. Menurut kisah yang diceritakan oleh Kak Long, sewaktu dia masih di sekolah rendah, emaknya ada mendapat perabot pusaka daripada rumah seorang kenalannya iaitu Cik Dila, anak angkat orang kaya. Antara barang yang mereka ambil ada satu peti kayu kecil. Kak Long gelarkan ia peti harta karun. Malam itu, ayah membuka peti harta karun dengan kunci yang ada
Dan apa yang mengejutkan, di dalamnya ada segumpal rambut dan cebisan kuku. Ayah terus tanam ia di belakang rumah. Tapi sejak malam tu, rumah mereka sering dihantui oleh pelbagai gangguan. Seperti mana terdapat satu buih besar tiba-tiba muncul di dalam rumah. Kemudian ia pecah dekat siling, entah datang dari mana. Beberapa hari lepas tu, jiran pula menegur. Rajinnya kau sapu laman waktu subuh. Mak Kak Long terdiam kerana ketika itu Mak sedang tidur lena di dalam rumah. Pelik, malam lain pula Kak Long pernah tertidur depan TV. Dalam mamai, Kak Long nampak Mak berambut panjang sambil mendukung adik bongsu masuk ke dalam bilik untuk mengejutkannya bangun. Esoknya bila tanya, Mak kata dia tak pernah kejut pun. Paling seram bila adik Kak Long tiba-tiba bangun solat subuh katanya. Ada suara garau bisik yang menyuruhnya bangun. Dan satu malam ada budak jiran datang minta maaf katanya kena tampar atas pokok rambutan lepas curi buah mereka. Tapi masa tu tak ada sesiapa pun dekat situ. Jadi siapa yang menampar budak itu dan apa sebenarnya yang ikut mereka balik? Dalam setiap kisah seram yang kita dengar, satu perkara yang jelas, benda gaib sering muncul bila manusia terlalu mudah percaya, terlalu berani atau terlalu cuai. Sama ada botol misteri di pantai, barang antik berhantu atau lubuk sungai yang sunyi, semua itu mengajar kita satu perkara. Hormatilah tempat dan benda yang bukan milik kita. Kadang-kadang rasa ingin tahu boleh membawa padah. Jom komen, adakah anda berani untuk mengambil barang pelik yang dibuang di tepi pantai? Komen juga kisah barangan lama, manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.